Bentuk-bentuk permasalahan yang wujud ialah dari aspek biopsikososial. Aspek yang pertama ialah aspek biologikal. Warga tua yang mengamalkan pengamalan gaya hidup tidak sihat akan menghidap penyakit pada waktu mereka sudah tua, dan ini akan menjejaskan penuaan mereka. Aspek yang kedua pula ialah aspek psikologi. Warga tua yang mempunyai pengalaman pahit dalam hidup mereka akan menyebabkan mereka mula mengasingkan diri dan menjejaskan kognitif mereka. Dan aspek yang ketiga pula ialah aspek sosial. Keadaan komuniti yang mundur dan tidak aktif juga boleh menyebabkan warga tua tidak mempunyai tempat untuk berinteraksi sosial atau bersosialisasi. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat menggalakkan penuaan aktif mereka. Saya akan membentangkan mengenai perspektif golongan sasar terhadap penuaan aktif dalam kalangan warga tua. Bila untuk yang pertama, mereka dapat memainkan peranan ataupun mengekalkan peranan dalam keluarga dan juga masyarakat. Hal ini kerana mereka mampu untuk berdikari produktif serta aktif. Sebagai contoh, dalam konteks keluarga, mereka dapat menjalankan kefungsian sosial sebagai datuk kepada cucu ataupun nenek kepada cucu juga. Seterusnya, dapat mengurangkan tekanan akibat kehilangan pasangan. Hal ini kerana mereka dapat melakukan aktiviti secara individu seperti berkebun, bercucuk tanam dan sebagainya untuk mengurangkan rasa sedih dan tekanan akibat kehilangan orang yang tersayang. Dan yang terakhir adalah mempunyai identiti, mempunyai ramai rakan serta mempunyai sumber sokongan apabila diperlukan. Hal ini kerana melalui penyertaan aktif ataupun pelibatan aktif golongan tua dalam aktiviti anjuran kampung, mereka dapat mengenali lebih ramai golongan tidak kira muda ataupun tua, dan seterusnya perkara ini dapat membantu mereka untuk mencapai kesejahteraan hidup. Okey, seterusnya adalah bentuk sistem sokongan sosial yang sedia ada. Okey, yang pertama adalah sistem keluarga. Sistem keluarga merupakan sistem yang paling dekat dengan seseorang warga tua atau klien itu. Dan keluarga lebih faham situasi seseorang warga tua jika warga tua itu mengalami sebarang masalah, kerana keluarga ini merupakan orang yang paling rapat dengan warga tua tersebut. Okey, yang kedua pula adalah pusat aktiviti warga emas, iaitu PAWE. PAWE ini ditubuhkan oleh JKM khas untuk warga tua untuk berkumpul dan melakukan aktiviti bersama dengan warga emas yang lain. PAWE merupakan satu tempat di mana warga emas boleh melakukan aktiviti sosial dan memerlukan sistem sokongan di sana. Saya akan menerangkan tentang intervensi bagi menurunkan isu ataupun masalah. Yang pertama adalah interaksi yang positif. Walaupun warga tua telah meningkat usia maupun umur, mereka dapat memberikan sumbangan daripada segi idea ataupun tenaga. Yang kedua adalah pembentukan pemikiran perasaan yang positif daripada keyakinan diri warga tua tersebut. Yang ketiga adalah penglibatan dalam aktiviti secara aktif dan terdiri daripada aktiviti sosial berpersatuan. Terima kasih. Intervensi seterusnya ialah dengan menggunakan strategi daya tindak yang bersesuaian mengikut isu permasalahan yang dihadapi. Ianya terdiri daripada dua struktur, iaitu melalui mekanisme berfokuskan emosi dan mekanisme berfokuskan masalah. Sekiranya warga tua tersebut mengalami masalah kesihatan yang kronik yang menyekat penuaan aktif warga tua tersebut, intervensi akan lebih berfokus kepada emosi yang memberikan sokongan moral. Manakala warga tua yang mempunyai masalah dalam sistem persekitaran sosial yang menyekat penuaan aktif mereka, di sini intervensi akan lebih berfokus kepada masalah yang dihadapi.